Saya kata kenapa saya tak bersungguh-sungguh buat syurga ni. Kesian. Saya ingat lagi anak dia ada perempuan seorang lagi. Yang perempuan tu kan, Qul huwallahu ahad. Dia punya sampai sekarang saya ingat tu tak. Macam tu sekali dia memberi kesan pada saya. Kes parah otak yang you pernah dengar, saya cakap budak yang doktor kata tinggal 2 minggu hidup tu semua kan. Pada pendapat saya, orang-orang inilah ya Allah uji kita untuk kita buat atau tak buat sesuatu untuk bantu mereka. Tapi kalau dengan izin Allah dia baik semula, doa-doa mereka lah mudah-mudahan ya, insya-Allah untuk kita. We have this potential. I tak nak you all pandang this business is just making money, boleh pergi tu begini, boleh beli tu beli ni. No. I want you to do it dengan jiwa yang betul-betul kental. Okay, you mesti believe, mesti bersyukur. You anugerahkan satu peluang untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Bayangkan bawang putih pun kita makan makruhan. So perut yang menyimpan benda yang dah apa-apa ni macam mana? Seronok ke? Apa kata Kak Mok? I kan tadi I pergi rumah upline I. You tahu tak dia cakap apa? Orang sihat bawa najis 20 pound. Tush. Pak Haji tu kata apa? Kau ni Mok nak lakukan barang kau, macam tu lah kau cakap. Macam-macam kau cakap. Dia kata betul. Dia datang rumah saya. Masa tu saya duduk ESJ. Dia cakap, upline saya kata orang sihat bawa najis 20 pound. Dia lilitan pinggang dia memang besar. So dia pun kata, okey, apa yang kau nak aku makan? Wah, Kak Mok ni tahu dia ni pencen banyak. Wah, fiber, protein, semua jalan lah. Tapi masa tu Dr. Berry tak ada. So dia pun makan. So hari tu dia kata apa? Mok, kau tahu tak apa jadi? Aku tak sedar, dia kata. Selalu aku kalau nak duduk dekat tahta tu lama, dia kata. Susah nak berak. Masa tu dia kata sekejap je. Aku jerit, Alhamdulillah, dia kata. Jadi cerita yang dia kata, yang Kak Liza cakap, orang sihat bawa najis 20 pound tu, sampai tak matlamat dia? Sampai. Tapi masa tu tak ada 3.7 dengan 3 kali 7 ni. Kalau ada 3 kali 7 ni, entah tahap Pak Haji tu pun boleh bergerak. So, we must draw the line. Kita mesti buat ni. Hebat macam mana produk you pun, okay, macam mana pun, right? Knowledge produk you bagus macam mana pun, if your network tak ramai, itu kayu ukur kejayaan you dalam multi level. Network marketing. Faham? Ya? Yeah? So, kalau lah kata sekarang ni, 3 ni kan, okay, 3 ni, okay, kalau you ada 21 orang, maknanya 21 kan, 7, 7, 7 ni kan, kalau complete ni, dia kata kat sini you punya yang sebagai upline income 17,000. Kalau ni setiap orang ni jadi VM, you punya income is 17,000. Lepas tu you buat lagi network 3, your income is 47,000. Lumayan tak? 47,000. Sayang. Kan? Banyak benda you boleh beli kan? Kan? Jangan pula produk tak makan. Produk main ciput aja kopi-kopi. Tapi beli benda-benda lain. Tumbuk nanti. Okay. Okay. Bring in more people. Bawa lebih ramai orang dalam you punya network. Okay. Dan continue. Teruskan. Bawa lebih ramai orang. Ada bantahan tak ni? Ada yang tak setuju ke? Siapa yang rasa susah nak dapat orang? Kalau lah you nak buat jemputan, nak buat birthday anak ke, ada tak senarai nama? Apa pasal nak cari 3 kali 7 ni tak ada nama? Pandai kan? Saya bila anak nak kahwin dulu, jemputan 1,000. Kan? So jangan kata tak ada orang. You kenal dia,
Dia kenal orang keliling dia. Yang dia pula kenal orang keliling dia. That is the power of network marketing. That is time leveraging. Masa. You ada 24 jam, downline you 24 jam, semua 24 jam. Tapi kalau ada 100 orang, buat 1 jam sehari je, berapa? 100 jam sehari. Tak ada manusia yang ada 100 jam. That is what time leveraging is all about. Tapi, pastikan mereka dalam you punya, bukan ni. Not this one. Bukan yang kita taja, dia beli sekotak kopi lepas tu. Ibarat apa tau? Ibarat you nak buat kek. Kek apa yang paling penting? Tepung. Jadi kalau tepung tak cukup, jadi ke kek? Kalau nak buat rumah, asas dia? Tiang. Asas tu. Kan? Macam mana nak ada tiang, macam mana nak ada bumbung, macam mana nak apa. Tak jadi. Itu yang kata bina istana atas pasir je tu. Ganap. Bina atas pasir, ganap. Tak mau. So asas dia ni. You kat sini, ya, orang yang ni 3 orang ni, mesti betul-betul train dia. Train dia supaya dia boleh train orang bawah dia. Baru bijak. Kalau you nak buat kat semua orang bawah ni, letih. And you tak boleh fokus. Dan orang yang atas-atas ni pun tidak akan menghargai overriding yang dia dapat. Dapat free je duit. Dia tak akan hargai. Tak manis duit yang dia rasa. Kita nak dia dapat. So you share the the tanggungjawab, you share the money. Dia kalau kita konsep MLM ni, kalau katalah sekarang ni, okay, I nak you clear hutan pokok. I kata I upah you, setiap pokok I upah you RM100. You tak larat nak buat kan? Macam mana hebatlah kapak you. You tak boleh nak tebang semua kan? So you cari orang. You cakap orang tu, okay, you tebang, setiap pokok yang you tebang, I bayar you less than that lah. Kan? So orang tu pun cakap, tak larat ni. Dia pun cari tim dia. Cari lagi. Kerja selesai tak? Memang orang yang atas kali ni tak dapat the full amount of money. Tapi kerja selesai tak? Dan orang yang bawah-bawah dia ni berterima kasih tak? Terima kasih. Sebab you berkongsi peluang dengan dia. That is network marketing. Tapi kalau you ada kedai, walaupun kedai 7-Eleven, ya, bolehkah you kata, kesian you, bukalah 7-Eleven sebelah I. Dahlah RM250,000. Mana je nak cekau RM250,000. Dan you pun akan rasa susah hati juga. Orang nanti datang kedai dia ke datang kedai you? Betul tak? So I want you, tak tahu ya you boleh terima tak apa ni, faham tak apa yang saya nak cakap. But you just put it straight into your brain. Kalau tak faham pun ikut je. Buat aja. You just buat aja. Kata kat kawan-kawan, I nak form a team. Satu kumpulan. 3x7. Okay? Nak cari. Lepas tu nanti baru kita akan cerita pasal 111 plan, coffee. Okay? Yang memang kopi, the best coffee in the world. Right? Faham kan? So nak dapat PV itu tak ada masalah. Lepas pada tu, kita start bercerita tentang penyakit, kita pasal kesihatan, kita pasal perut. Lepas tu, lactoberry pula jalan, fiber jalan, protein jalan, semua jalan. Setuju tak? Happens kan? Ini benda betul kan? Benda betul kan? Right or not? Saya semalam pergi Chuanghu dengan Ayu. Kau apa yang kita nak beli? Tengok-tengok pagi tadi. Mula dengan siapa? Siapa yang mula ngecek produk? Siti. Lepas tu Asnah. Lepas tu Nina. Lepas tu Yunus. Nak produk? Tak sempat pergi Chuanghu semalam. So, menjual tak? Menjual. Tapi sebenarnya tak menjual. Tak ada nak kata, Siti nak produk tak Siti? Asnah nak produk tak? Tak ada. Tak ada. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada cakap pun kan? Tapi it's the system. Sistem ni yang buatkan downline kita bergerak. Sistem ni.
So kita jangan kita main cetek aja, cuit-cuit aja sistem ni, tak boleh. Faham betul-betul. Faham pasal kesihatan. Maybe another round next month ke, okay, kita buat satu seminar khas untuk penyakit, asal usul penyakit. Nak tak? Kita faham pasal penyakit. Apa dia, kenapa kan apa-apa semua perut dan sebagainya. Okay, banyak kita boleh kita ulas dan sebagainya. A lot of things we can say. Right. Tapi ujung-ujungnya sehari ni kalau kita fikir pun apa-apa sama. Penyakit yang tak pernah dengar pun tak payah takutlah. Tak payah takut. Kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Selagi bernyawa, wajib ikhtiar. Ajal maut, itu tentuan Allah. Kita ikhtiar. Tapi fitrah kesihatan, fitrah badan kita, asas usus kita kena bersih. Okay. Tapi ada orang cerita pasal linzi mahal. Cerita pasal stem cell 380, ada pula duitnya. Cerita pasal linzi, tak apalah, saya minum kopi je. Bila kucing dia sakit, tu dia order. Manusia ni pelik tau. Layan aja. Layan aja. Sebab apa? Biarlah dia beli ubat gigi sebatang. Kita punya target, dia akan jadi kita punya. Everybody is our prospect. Jangan discount. Jangan prejudice. Jangan pilih. Jangan. Hakikat ni, network marketing is for everybody. Okay? Baik. Just take instruction and be positive. Form a team first. Execute immediately. Bina satu kumpulan dulu dan execute immediately. Terus. Yeah? Jumpa orang aja, asalkan dia bukan Syongho. Masuk. Semua orang dalam keluarga dia kena masuk. Umur 18. Okay? And then kita duplicate. Duplicate level 1, level 2, level 3. Cari dia, lepas tu 3 orang bawah dia, lepas tu 3 orang. Sebab kita nak ada 1, 2 yang menyelah nanti. Bila ada yang nampak, bila ada yang perlu, dia makan, dia ada duit, dia makan, dia buat betul-betul. Yang lain ni pun akan triggered. And it's triggered by the system. Kalau tak, you kena pergi jumpa semua orang. Larat ke? Tak larat. You tak ingat you cakap dengan si Polan ni benda yang sama dengan Polan kedua, tak sama. Betul tak? Definitely. Kita manusia biasa. Unless kita ni komputer. Ada time drive kan, pergi kat dia, chat, masuk semua. Itu pun tak terbuat. Tak boleh. That's why Mr. C. Sensiu kata, Gold Diamond Taiwan kata, 2 most difficult things to do in this world. 2 perkara yang paling susah nak dibuat. 1, nak pindahkan apa yang ada kat kepala kita ni ke orang lain. Nak minta orang pandang sesuatu dari sudut yang kita nampak. Dia pandang cara lain. Sebab pandang cara lain, dia nampak lain. Pandang lain, dia buat keputusan lain. Itu biasa. Semasa tu jangan kecil hati. Bina lagi berhubungan. Silaturahim. Betul tak? Kan kita bina lagi. Itu je. Nombor 2 apa? Nak tarik duit dari poket dia. Lagi dia tahu kita ada produk, lagi dia simpan duit dia kotak-kotak duit. Betul tak? Lagi kita cakap pasal kesihatan, lagi dia kata dia sihat. Sebab kalau dipandai shiatsu, poin usus kan? Poin usus, poin resdung. Kalau dia kata tak ada penyakit kan, pegang tangan dia. Kalau orang sensei, dia pegang tangan kita tau. Dia pegang, lepas tu dia rasa nadi kita. Dia akan beritahu kita apa penyakit kita. Doktor tak, apa sakit, dia tanya kita. Kau tentu tak payah kita pergi doktor kan? Doktor pula tanya kita apa sakit kan? Sensei dia pegang dulu. Dia kata, oh awak ini darah ada sikit kurang. Bila kita ziarah orang sakit ni, elok untuk kita pegang. Urut tangan dia sebagainya. Lepas tu dia kata dia tak sembelit kan? Icit dia punya usus punya point. Kalau dia menjerit kan, buat pula sebelah lagi. Yang ini sakit, yang ini tak sakit. Ini usus yang turun. Usus kita yang turun. Yang ini usus yang naik.
Selalu yang turun ni lagi berat, lagi kotor. Lepas tu kalau kita tahu dia resdung, kita tengok hidung dia besar kan. Tahu kan hidung besar kita resdung kan. Kalau kita tengok mata dia pun berair kan. Kita ambil pen, kita roll dia punya point hidung ni. Menjerit dia. Okey, lepas tu buat jari lain. Tak pula sakit. Sebab kata yang ini point hidung. Segala rahsia dia akan keluar, percayalah. Bila dia tahu yang kita tahu masalah dia, segala rahsia dia keluar. Bila segala rahsia dia keluar, duit dia pun akan keluar. Okey, tapi kita bukan nak ambil kesempatan. Kan? Dia akan dapat manfaat padanya insya-Allah, maka perhubungan kita dengan dia pun lama. Kan? Okey. Okey. Semangat terus. Kita kena semangat terus. Anggap setiap pagi, bangun pagi tu adalah hari pertama kita buat Syongho. Jangan frustration semalam kita bawa ke hari ni. Malah Rasulullah kata apa? Celaka hidup kita kalau kita katakan hari ini lebih malang dari semalam. Kita kena kata hari ini lebih baik dari semalam. Dan insya-Allah esok lebih baik daripada hari ini. So kalau kita nak esok lebih baik pada hari ini, perlu tak kita berusaha? Perlu tak kita berubah? Ke arah kebaikan. See? That is the thing, insya-Allah. Malaikat dengar benda yang baik-baik, doa yang baik-baik. Okay? Baik. Okay. So ingat mula-mula selagi tak ada you punya 3.7, 3 times 7, 111, jangan confuse dia orang dulu. Cari dulu 3 times 7. Ini pesan Mr. Koo. And then masa expansion dia kata, masa kita nak kembangkan, kita akan start to introduce tentang other products. Lepas tu why MLM? Kenapa MLM? Kenapa company kita pilih MLM? Pasal dia kata MLM akan protect product. Protect the product. Kalau tak MLM, you boleh beli produk mana-mana kat kedai. Then it's not MLM. So product can be adulterated. Boleh dicampur apa-apa kan. Alright. And then lagi satu why MLM, dia kata untuk price control. Kan? Okay. YK Lindsay was introduced pada tahun 1999. Berapa harga dia? 270. Ni tahun 2022 berapa harganya? Banyak company lain MLM produk dia naik kan. Dan paling menarik Mr. Robert share dengan saya, dia kata kopi CEO di Singapura dulu mula-mula harga 20 Sing dollar. Sekarang dah turun 14 Sing dollar. Mana ada company buat macam tu? Kenapa dia turun? Sebab ringgit. Nilai ringgit dan Singapore dollar. Nampak tak pekanya company? Ni nak introduce YK C ni. Kan? Nak mudahkan lagi untuk kita. Bayangkan saat ekonomi macam ni, company kita tak bagikan tu sebagai satu alasan untuk mengatakan yang dia tak bolehlah buat, kita kena be careful lah, hati-hati. Tak ada. Masa meeting Diamond tu kan, happy je dia, tawa je dia. Banyak duit kan? Bila banyak duit tu, dia boleh bagi free membership. Dia banyak duit tau, company kita. Company kita sangat kaya. Tahu tak ini building ni bukan hutang tau. Dan kami Diamond, kita ada profit sharing, year end bonus tau. Kalau dia hutang, dia kena bayar interest. Dan bila bayar interest, efek kita punya bonus juga tau. Tapi profesional tak? Sayanglah siapa yang pilih untuk tak buat betul-betul ataupun tinggalkan Syongho. Sayanglah sesiapa yang tak nak bagi badan rasa nikmat produk. Sangat-sangat sayang. You nak makan YK kidney pun boleh. RM2,150. Okay. Boleh. Bukan sekarang, but one day. But you kena tahu when. Kalau one day je, tak boleh. Okay. Mesti ada dia punya
dia punya time frame. So ingat daripada foundation tadi kita lay bricks kan, batu buat dinding, lepas tu sampai buat bumbung. Okey. Kita kena istiqamah. Dia kata apa tahu? Kalau kita buat one macam ni, buat lepas tu tinggalkan, lepas tu buat kan, apa jadi? Dalam masa 1 bulan, orang tu akan sejuk. Betul tak? Semangat ni mula-mula je. Sebab apa? Kenapa sejuk? Sebab ni tak bergerak, ni tak bergerak, ni tak bergerak. Kena pula apa? ARO. 2 kotak. Istiqamah tiap-tiap bulan. ARO. Kan? Saya ketawa-ketawa ni. Mesti ada terasa ni. Kan? Sebab saya kata saya tak seronok dengan ARO. Sebab ARO ni tak ada perhubungan. Kita tak tahu orang tu anak dia hijau ke, kan? Rumah dia nak bumbung, nak roboh ke. Macam mana kita nak tahu nak tolong dia macam mana? So kita kena ambil tahu. Kan? The real thing. So kalau dah macam ni, mereka buat dia senyap. Dia seronok lah, kopi best. Karena saya baca kan dalam WhatsApp kan, happy, dia minum kopi, hantar kopi sekotak. Allahu Akbar. Bila lah nak jadi macam ni? Ini ramai yang terasa ni sebab gelak ni. Kan? That is not network marketing. Kalau macam tu, itu bukan network marketing. Network marketing ialah kita nak downline kita ni dapat duit. Bila you dapat RM871 daripada company untuk dia, line dia, dia dapat 1 bulan 2,000. You bayangkan perubahan hidup dia bila dapat sebulan 2,000. Betul, orang bawah dia pula. So you kena pernah tengok tak orang buat ni? Pam gigi tu. Kan? Pernah tengok kan? Dia akan pam. Air tak naik juga. Pam lagi. Finally, air naik. Bila air dah naik, dia pam lagi tak? You tahu kan, Haslina is my line. Okay. Atas dia berapa line yang saya dah punya dulu. Daripada mula saya berhijrah ke KL, saya tak kenal orang, saya pergi salon dekat Pertama Kompleks. Saya gunting rambut. Saya cakap aja, saya buat bisnes. Lindsay. Satu hari dia telefon, Kak, ada orang nak jumpa Kak. Dia minat Lindsay. So saya pun jumpa. Dia sign up. Lepas tu orang bawah dia ada 2 beradik. Lepas tu ada lagi Husni. Lepas tu ni Idrus. Oh, punya ramai. Tak kurang pada saya rasa 10 orang. Barulah Haslina. Haslina Gold Diamond. Solha bawah dia Gold Diamond. Kan? Inilah dia. Pam tadi. Tapi kalau in between, saya give up. Saya pergi buat benda orang lain. Kan? Saya tak fokus. Gate UM tu. Kan? UM punya gate tu kan. Kalau dia boleh bercakap, dia boleh jadi saksi lah kereta saya masuk berapa kali. Punya lama dah. Tapi segala penat, segala letih, kata orang tu, segala apa pun, dah tak rasa dah. Tak rasa kan? Bila Solha pun dah Gold Diamond, Haslina pun dah Gold Diamond, saya punya pergi dah sangat dalam. You all semua bawah-bawah. You kena nak macam tu. You jangan just fikir sikit-sikit je. Tak apalah, cukup lah ni, cukup. Cukup untuk you, tapi tak cukup untuk orang. You jangan letakkan diri you sebagai priority. You mesti letakkan orang lain sebagai keutamaan you. Macam mana aku nak tolong orang ni? Because when you tolong orang ni, Allah akan tolong you. You tolong orang ni sikit, Allah tolong sikit. You tolong banyak, insyaAllah Allah akan tolong banyak. Janji Allah pasti. Itu yang kita kejar. Kita tak tahu berapa lama lagi hidup kita kan. Tapi why don't we do it? For the right reason. Kalau lepas ni dia berak dah tak busuk kan. Kentut dia tak busuk, dah tak gaduh lelaki bini kan. Kentut busuk pun boleh gaduh tau. Betul tak? Duit tak ada bergaduh tak? Jangan buat main tau. Duit tak ada jangan buat main. Boleh jadi masalah rumah tangga tau.
So sekarang ni kita kena anggap darurat semua. Kita nak jumpakan kawan kita ni, kita cakap saja. Ha? Ha. Ya. Banyak. So kita ni kan ibaratnya apa tau, kita ni macam pergi rumah orang tu kan, happy, nak bagi dia satu harapan. Kita kata kat dia, mari kita buat benda ni supaya apa? Supaya apa ni, tidur lena, anak kau dah tak senggugut dah, yang resdung pun dah baik dah. Ini matlamat mula-mula ni kan. Lepas tu kita buat lagi. Meh, kita ajak adik-beradik kau jadi ahli pula banner yang 3x7 tu. So bila dia dah rasa duit, dia makin lama makin pandai. Lepas tu dia dah boleh buat sendiri. Susah ke? Ha? Susah. Susah sebab tak buat. Ngaku tak?